Ni saya kan kata nak cerita masa saya pergi hari ni hari Ahad. Saya pergi hari Rabu. Hari ni Ahad, 4 hari lepas lah. Hari Rabu baru ni tanpa dirancang. Malam tu baru bagi tahu kepada PA Ustaz Datuk Kazim Ilyas. Di Perak. Malam tu saya bagi tahu. Sebab saya sebenarnya nak ziarah anak kawan saya yang kanser dah stage 5. Stage 5 apa? Stage 4 paling tinggi. Stage 5 ni doktor suruh bawa balik, tak ada harapan. Dan doktor dah kata dah tak boleh buat apa-apa dah. Anak ni bawa balik. Umur 6 tahun, kanser usus. Bukan kanser buah pinggang. Dah buang dah buah pinggang separuh. Sekarang kanser dah merebak seluruh tubuh. Jadi saya buat keputusan bila dah lama tahu, saya pujuk suami, kita pun kosongkan jadual, esok hari Rabu pergi ke Perak, daripada Seremban ke Perak. Lepas tu terus kata bang, kita singgahlah ziarah madrasah Datuk Kazim Ilyas. Subhanallah, dekat je, tak beza 15 minit daripada rumah kawan saya tu. Madrasah Al-Barakah. Masya Allah, kalau siapa tak pernah pergi, pergilah. Saya tak terbayang rupanya Madrasah Al-Barakah sebegitu rupa. Saya ingat satu komplek di situlah, tapi rupanya ada 60 premis. Tempatnya sangat besar. Sebab apa? Ustaz Kazim kata tak boleh nak bina satu tempat tak ada tanah yang besar. Jadi beli satu tempat, beli ni buat ini tempat tadika, ini tempat maksudnya sekolah rendah ada tadika, ini sekolah menengah, ini untuk orang tua dan sebagainya. Allahu Akbar. Sangat sistematik, sangat bersih, kemas. Yang saya nak cerita ialah lepas dah live tu kan, siapa yang ada nak tengok, pergi ke FB page saya, scroll tengok video saya dengan Ustaz Kazim. Nanti bila dah hampir penghujung video live tu, saya berada dalam galeri Ustaz Kazim. Kemudian kita keluar, kita tunjukkan contoh pondok-pondok orang-orang tua di situ, umur 50 lebih, 60, 70 lebih, ada 80 lebih. Okey, bila keluar daripada pondok, keluar bersih, cantik. Semua orang kata subhanallah cantiknya pondok, seronoknya duduk situ. Bukan kita bayang pondok buruk ni, dia satu bilik macam asrama, ada katil, ada meja untuk study apa semua. Dalam setiap bilik tu dipasang aircon, ada kipas, lepas tu ada dapur kecil, kemudian ada bilik, ada bilik mandi. Setiap orang dapat satu bilik macam tu. Memang seronok lah. Masya Allah. Dia orang bukan anak-anak tak bertanggungjawab letak, tak. Jadi dengan decoration kat luar, pokok-pokok menghijau cantik. Kemudian kita tak rancang nak jumpa sesiapa. Kita main keluar je. Kita kata, Datuk, boleh kita pusing kawasan? Boleh, sila Ustazah. Kemudian bila sampai di kawasan pondok ni, lepas tu Datuk Kazim pun bagi saya, Assalamualaikum, siapa yang ada tu? Lepas tu keluarlah berapa orang makcik daripada pondok masing-masing kan. Keluar makcik dah bongkok. Saya kata, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Siapa nama? Cik Putih, dia kata. Apa khabar? Alhamdulillah sehat. Padahal dia nak berdiri tu menggigil. Umur dah 80 lebih. Maksudnya tak kuat sangat badan dia tu kan. Tak ada sebut apa-apa. Wajah bercahaya. Saya kata, ya Allah Hajah, gini. Dia tanya siapa ni? Saya Ustaz Asma. Yelah macam-macam tu, tak ada telefon apa kan, tak kenal. Tak kecil hati pun tak kenal. Lepas tu datang seorang, saya nak cerita yang ni. Namanya Hajah Aziziah. Siapa nak tengok video tu. Hajah Aziziah nama dia. Datang daripada belakang, dah bongkok. Kemudian datang jalan perlahan-lahan. Lepas tu saya kata, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Hajah apa khabar? Alhamdulillah sehat. Tu dia jawab, Alhamdulillah sehat. Hajah umur berapa? 76 ataupun 78. Masya Allah. 76 ya? Tengok 76. Lepas tu saya pun kata, Hajah bagilah apa-apa nasihat kepada kita semua. Masa tu live lebih kurang dalam 2,500 orang tengok, 2,800. Lepas tu dia kata tak ada apa-apa nak nasihat, tak tahu nak nasihat apa. Sangat tawaduk. Lepas tu saya kata, Hajah nasihatkan tentang Al-Quran boleh? Lepas tu dia pun terus, dia diam sekejap. Siapa yang tengok kan naik bulu roma tau. Saya tengok berapa kali. Lepas tu dia pun sebut, dalam keadaan orang tua dan umur begitu, dengan suara yang jelas, dia pun terus sebut, bacalah Al-Quran. Al-Quran itu petunjuk. Dengan suara, betul kan? Al-Quran itu petunjuk ke jalan yang benar, ke jalan Allah redha.
Al-Quran itu akan memberikan ketenangan. Ada banyak. Saya nak tanya, kalau siapa tengok panjang. Lepas dia cakap, siapa yang membiasakan menjadikan Al-Quran itu sebagai temannya, maka mudahlah hidupnya di dunia, mudahlah hidupnya dalam kubur, mudahlah hidupnya di mahsyar. Subhanallah, saya duduk sebelah dia tu kan meremang bulu rama. Lepas tu dia kata, bacalah Al-Quran sekurang-kurangnya 5 kali sehari. Saya kata 5 hari ya Hajah. 5 kali. 5 kali. 5 kali sehari. Tapi kalau tak mampu, cukuplah kalau baca 1 muka surat sehari. Kalau betul-betul tak mampu. Lembut sangat cara dia. Mula di bagian tinggi. Lepas tu dia pujuk. Kalau rasa berat, tak mampu, baca sehari sekali. Tapi dia tambah pula lepas tu. Kalau mampu, kalau boleh, khatamlah 3 hari sekali. Subhanallah ibu-ibu sekalian. Bila dia sebut 3 hari sekali, saya tiba-tiba blur. Hajah, betul ke? 3 hari sekali. Lepas tu dia kata, saya kata kalau 3 hari sekali maksudnya sehari 10 juzuk. Betul. Sekali 1 hari 10 juzuk, setiap waktu 2 juzuk. Zuhur 2 juzuk, subuh 2 juzuk, maghrib, isyak 2 juzuk. Dapat 10 juzuk. 3 hari dapat khatam Quran 30 juzuk. Lepas tu saya tanya dia, Hajah boleh buat ke? Hajah dapat ke khatam 3 hari sekali? Dia tak jawab alhamdulillah dapat tak. Dia jawab insya-Allah boleh. Saya tanya lagi, Hajah memang dapat? Tak puas hati tu kan. Sebab saya rasa 3 hari sekali masya-Allah tak puas hati. Dapat ya? Insya-Allah boleh. Kemudian lepas habis live tu, memang yang tepi-tepi dia kata memang Hajah Aziziah ni dia khatam Quran 3 hari sekali. Lepas tu dia cakap lagi, dia kata kadang lepas maghrib tak sempat habis 2 juzuk. Lepas isyak sambung lagi. Sebab waktu paling pendek lepas maghrib. Lepas isyak sambung lagi sebab kita ada zikir, ada apa. Tetapi setiap hari cuba habiskan 10 juzuk, 3 hari dapat 30 juzuk. Dia kata hati lapang, hati tenang, tak ada susah hati dengan dunia. Sebab apa? Dalam hatinya ada akhirat. Subhanallah, Allahu Akbar. Mungkin kalau kita ni kan nak sedap hati kita, Cilah dia duduk kat pondok, dah umur 70 lebih, nak buat apa kalau tak baca Quran? Tapi dia kita ada umur 60, 70, dah tak ada apa-apa, tapi tak mampu jadi macam Hajah Aziziah. Sebab apa? Nak dapat seperti Hajah Aziziah ini, dia bukan ahli Al-Quran bila dah tua tak. Dia telah membiasakan dengan membaca Al-Quran dan rasa manis sampai tak rasa penat. Baca 2 juzuk tak rasa penat. Kita mungkin setengah jam, Allah, astagfirullah. Dah ngantuk dah. Masya Allah. Allahu Akbar. Kalau tak mampu untuk khatam Al-Quran 3 ni, kita ambil lah yang 6 hari. Macam mana nak dapat 6 hari? Setiap kali solat baca 1 juzuk. Jadi 1 hari dapat 5 juzuk. Betul tak? 5 juzuk 1 hari, 5 kali 6 dapat 30 juzuk. Subhanallah. Itu pun rasa berat dia. Masya Allah. Insya Allah ke Masya Allah? Astaghfirullah. Allahu Akbar. Lepas tu macam mana? Lepas tu dia kata Al-Quran itu teman dan juga pemberi syafaat. Dia kata, bila sebut memberi syafaat, saya pun bacakanlah hadis Nabi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya akan datang pada hari kiamat pemberi syafaat kepada ashabih. Kenapa tak disebut kepada yang membacanya, tetapi disebut kepada yang menjadikan Al-Quran itu sahabat? Adakah layak kita nak dikatakan sahabat Al-Quran kalau baca 2 muka surat sehari? Layak kata sahabat? Rasanya kita ni lebih sahabat, ni sahabat karib kita. Lebih banyak baca WhatsApp, mesej, Facebook. Ada orang kata, Ustazah, saya tengok apa? Tazkirah, saya baca Quran main telefon. Boleh, tak ada masalah. Tapi jangan mengurangkan waktu kita dengan Al-Quran. Boleh nak tengok, tengoklah. Keperluan kan, tengoklah. Tapi jangan jadikan itu asbab kurangnya waktu kita dengan Al-Quran. Masya Allah. Okey, sambung. Sahabat, sebelum pejamkan mata, pejamkan juga pada semua kesedihan, kelukaan dan kesempitan. Beranilah untuk hadapi hari esok dengan satu harapan dan perubahan. Jangan berlama meratapi takdir Allah untuk hari ini. Cepatlah bangkit semula. Ada takdirnya yang lebih indah di hadapan sana.
Masa ni saya tulis di FB ni sebenarnya diri saya sendiri, tuju pada diri saya. Masa tu ada perkara yang sangat menyesakkan dada, yang sangat sedih, menangis bersungguh-sungguh. Kemudian saya tulis kebanyakannya di FB tu adalah untuk diri saya. Kemudian saya kata, malam tu nak tidur, ya Allah, aku ni nak pejamkan mata, aku nak pejamkan juga pada kesedihan hari ini, ujian yang berat pada hari ini. Dan saya nak hadapi hari esok dengan berani, sebab hari esok adalah permulaan yang baru, hari yang baru, peluang yang baru Allah akan berikan. Lepas tu saya tulis di situ, jangan berlama meratapi takdir Allah untuk hari ini. Jangan kita heret takdir Allah hari ini sampai esok, sampai lusa, sampai berapa minggu. Cepatlah kita bangkit. Ada takdirnya yang lebih indah di hadapan sana. Masya Allah. Sedarlah, setiap tindakan yang baik walau sekecil apapun tetap akan memberi kesan besar kepada perubahan. Mungkin bermula dengan membaca satu muka surat Al-Quran beserta terjemahan. Urusan selepas itu akan tenang dan tersusun, insya Allah. Muslimat, ibu-ibu wanita solehah, perhiasan terindah bidadari di jannah. Amin ya rabbal alamin. Sekalian, Masya Allah, jangan pelekehkan walau sekecil apapun perubahan kecil. Setiap perubahan kecil akan memberi impak yang besar. Contohnya kita nak membiasakan bermula subuh esok nak sedekah subuh. Lepas tu kita mula masuk RM2. Ataupun kita nampak orang tu masuk RM1. Jangan pelekehkan. Ia jauh lebih baik pada orang yang tak sediakan tabung subuh. Dia lebih baik pada orang yang tak pernah bersedekah. Walaupun kita nampak RM1, RM2. Tapi ia tetap memberikan perubahan yang besar, insya-Allah. Allahu Akbar. Okey. Walaupun bermula hari tu dia mulakan selawat 10 kali. Saya nak istiqamah selawat lah. Berapa kali? 10 kali. Ya Allah, 10 kali. Buatlah 100 kali. Kita kata kan. Mungkin kita 100 kali. Tapi kalau ada ujub, rasa kagum dengan 100 kali kita tu, rasa ujub dengan 1000 kali tu, tiba-tiba berjalan rasa tak pijak bumi. Sebab kita kan habiskan 1000 kali setiap hari ni. Tapi kalau ada sum'ah, suka dipuji bila orang kata, ya Allah, dia 1000 kali tu. Nak orang tahu. Sum'ah ini penyakit apa? Dia buat satu amalan, dia nak dipuji. Bagaimana riak itu, dia buat amalan kerana manusia. Maksudnya kalau dia di rumah, dia tak solat sunat. Bila datang masjid, baru solat sunat. Itu ciri-ciri tanda-tanda riak. Berhati-hati. Bila dia seorang-seorang, dia tak sedekah. Bila khalayak ramai, dia bersedekah. Masya Allah. Na'udzubillah min zalik. Bila dekat rumah tak ada zikir-zikir baca Quran tu. Bila dekat masjid barulah zikir baca Quran. Bukan saya peli orang lain, saya cakap diri saya sendiri. Kadang-kadang kita bila hadapan orang baru kuat untuk ibadah. Jadi kita kena tanya pada diri, kenapa aku bila berseorang di rumah tak kuat nak baca Quran? Tak kuat nak duduk, habiskan zikir, Fatimah 33 kali, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Tak kuat nak doa lama-lama. Tapi bila di masjid, di khalayak ramai, aku kuat. Kenapa? Memanglah jawapan pertama mungkin sebab suasana. Di masjid ada imam, suasananya memang betul. Tetapi kita tak boleh senang hati dengan diri kita yang demikian. Sebab bimbang sebenarnya kita ada masalah riak. Iaitu membuat satu amalan kerana mengharapkan pandangan manusia, pujian manusia. Jadi kena perbaiki supaya sama juga ketika sendiri. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi sum'ah ni penyakit apa? Dia asal perkataan sami'ah, iaitu dengar. Sum'ah ini penyakit telinga. Tapi penyakit hati juga. Tapi datang daripada telinga. Kalau riak, datang daripada pandangan mata. Betul tak? Ujub, sorang-sorangan diri je. Hati kita je rasa bagus, rasa baik, rasa solehah. Sebab itu Aisyah bila ditanya siapakah orang yang baik? Orang yang baik itu yang tidak pernah rasa dirinya baik. Lepas tu ditanya siapa pula orang yang jahat ataupun orang yang buruk? Orang yang merasakan dirinya baik. Sebab orang yang rasa baik, dia tak akan ubah diri dia dah. Dia rasa dia dah bagus. Tapi kalau kita rasa kita ni selalu berdosa, belum jadi isteri yang baik, belum jadi wanita yang soleh, kita sentiasa nak perbaiki diri. Masya Allah.